Kalau tuan-tuan tanya saya, ada kaitan tak hadis berkaitan dengan najat, yang Nabi kata najat tu tempat keluarnya tanduk syaitan, dengan Arab Saudi sekarang ini? Saya katakan najat ni memang ada di Arab di semenanjung Arab. Cuma bila Nabi SAW menyebutkan perkataan najat, ya, Nabi SAW menyebutkan perkataan najat, maka para ulama, ya, berbincang, berbahas, adakah najat yang dimaksudkan itu, ya, tempat pemerintahan Arab Saudi sekarang ke, ataupun dia umum, maksudnya dia di belah timur. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan najat ni tanah tinggi pada bahasa, dan semua tanah tinggi dipanggil najat. Oleh kerana tu, bila Nabi SAW menyebutkan hadis ni, Nabi menyebut najat bagi orang Madinah ialah belah timur Madinah, tanah tinggi belah timur, dia lebih mengarah ke arah Iraq. Dan kalau kita tengok pun sebenarnya memang kalau dalam sejarah, Iraq ni memang tempat pelbagai fitnah keluar. Fitnah ni kita kata ancaman dan bala bencana keluar. Bermula daripada pembunuhan Hussein, munculnya Syiah, dan macam-macam gerakan-gerakan bid'ah dimulakan di Iraq. Jadi oleh kerana tu, nak kata tempat Arab Saudi sekarang ni, tempat Wahabi itu sebagai najat yang dimaksud oleh Nabi SAW, kurang tepat lah. Tempat Wahabi itu sebagai najat yang dimaksud oleh Nabi SAW, kurang tepat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam klip ini, Dr. Rozaimi memutarbelitkan fakta bahawa najat yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut ialah mengarah ke Iraq, padahal matan hadis menyebut dengan tepat negeri Najd. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, penerbit Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, muka surat 252, diriwayatkan Ibnu Umar berkata, Nabi SAW bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Qalu wa fi Najdina. Qala hunaka zalazilu wal fitan wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Ibnu Umar berkata, Nabi SAW berdoa, Ya Allah, berkatilah kami pada negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Para sahabat Nabi bertanya, juga untuk negeri Najd kami. Baginda bersabda, di sanalah akan terjadi bencana dan fitnah. Di sana juga akan muncul tanduk setan. Justru itu, Nabi SAW bersabda tepat tentang negeri Najd. Tidak ada kena-mengena dengan Iraq, atau maknanya sebagai tanah tinggi. Timur. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan najat ni tanah tinggi pada bahasa, dan semua tanah tinggi dipanggil najat. Oleh kerana tu, bila Nabi SAW menyebutkan hadis ni, Nabi menyebut najat bagi orang Madinah ialah belah timur Madinah, tanah tinggi belah timur, dia lebih mengarah ke arah Iraq. Dr. Rozaimi cuba mengaitkan hadis tanduk setan ini sebagai Iraq disebabkan huru-hara yang tercetus di sana. Sedangkan Iraq adalah sebuah nama khas tempat. Begitu juga dengan Najd, Yaman dan Syam. Dakwaan Dr. Rozaimi, kononnya setiap tanah tinggi adalah Najd, tidak tepat. Ini disebabkan dalam hadis ada menyebut Syam, Yaman dan Najd. Najd itu bukan dari segi makna, namun dari segi tempat. Percubaan Dr. Rozaimi mengalihkan maksud hadis ini amat lemah. Nabi menyebut najat bagi orang Madinah ialah belah timur Madinah, tanah tinggi belah timur, dia lebih mengarah ke arah Iraq. Dakwaan Dr. Rozaimi, kononnya Najd bagi penduduk Madinah terletak di sebelah timur dan merujuk kepada Iraq, juga tidak tepat. Ini disebabkan Iraq terletak di antara utara dan timur laut Madinah, bukan di bahagian timur. Dan kalau kita tengok pun sebenarnya memang kalau dalam sejarah, Iraq ni memang tempat
pelbagai fitnah keluar. Fitnah ni kita kata ancaman dan bala bencana keluar. Bermula daripada pembunuhan Hussein, munculnya Syiah dan macam-macam. Padahal realitinya, Najd tempat kemunculan fitnah Muhammad bin Abdul Wahhab dan kerabat Al-Saud beserta jenayah dan pertumpahan darah. Dalam kitab Unwanul Majd fi Tarikh Najd, karya Syekh Osman bin Abdullah bin Bashar, cetakan keempat, tahun 1983, penerbit Matmu'at Daratul Malik Abdul Aziz, muka surat ke-8, pengarangnya menulis, anna hazihil jaziratul najdiyah hiya mawdi'ul ikhtilafi wal fitan wa ma'wash syurur wal mihan wal qatl wal naht wal udwan baina ahli al-qura wal buldan wa nakhwah al-jahiliyah baina qabailil urban. Ketahuilah olehmu bahawa Najd ini adalah tempat perselisihan dan fitnah, tempat tinggal kejahatan dan kesengsaraan, pembunuhan, penjarahan, pencerobohan di kalangan penduduk kampung dan negara-negara, serta persaudaraan zaman jahiliyah di kalangan setan. Najd ialah Muhammad bin Abdul Wahhab. Pertama sekali, saya bukanlah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab dan saya tak pernah pun membaca buku dia. Apakah Dr. Rozaimi kira tidak membaca buku Muhammad bin Abdul Wahhab, maka akidahnya tidak sama dengan anda? Dalam kitab Al-Jawabul Mufid Lisailil Mustafid, karangan Al-Hafiz Ahmad bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari, cetakan pertama tahun 2002, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah, Beirut, muka surat 11. Wa kutubu Ibn Qayyim kulluha nafi'ah, dan kitab-kitab Ibn Qayyim semuanya bermanfaat. Bikhilafi kutub syaikhihi Ibn Taymiyah, fa innaha mazlamah bi khabthi tawiyah sahibiha wa kibriyaih wa ananiyatih, bal ma dhalla min dhal an siratil mustaqim illa bi kutubih, wa yakfika anna qarna asyaitanin najdi wa atba'ahu wa madhhabahu al-fasid walidun afkar Ibn Taymiyah wa aqwalih. Tidak seperti kitab-kitab gurunya Ibn Taymiyah, terdapat kegelapan pemikiran, kejahatan penulisnya, keangkuhannya dan kesombongannya. Bahkan tiadalah yang menyesatkan daripada kesesatan dari jalan yang lurus melainkan kitab-kitabnya. Cukuplah bagi anda bahawa tanduk setan Al-Najdi, para pengikutnya dan mazhabnya yang rosak melahirkan pemikiran Ibn Taymiyah dan pandangan-pandangan Ibn Taymiyah. Muhammad bin Abdul Wahhab adalah anak hasil hubungan ibunya dengan setan. Dalam kitab Da'awa Al-Munawi'in, penerbit Dar At-Tayyibah, cetakan tahun 1989, muka surat 37, pengarangnya menukilkan kata-kata ulama mazhab Hanbali dari Ahsa, Al-Syekh Muhammad bin Abdullah Firuz Al-Hanbali, yang meninggal dunia pada tahun 1801. Katanya, bal la'alla al-Syekh yani Abdul Wahhab ghafala an mawaqi'ati ummih yani Muhammad bin Abdul Wahhab fasabaqahu syaitanu ilaiha fakana aban lihazal marid. Bahkan barangkali Al-Syekh Abdul Wahhab lalai tentang kedudukan ibu Muhammad bin Abdul Wahhab, maka setan mendahului ibunya yang menjadi ayah kepada pemberontak ini. Parti setan. Allamah Ahmad Ibni Muhammad As-Sawi menafsirkan perkataan Hizbus Syaitan atau parti setan di dalam ayat ke-6 surah Fatir sebagai gulungan Wahabi. Di dalam kitab Hasyiah Tafsirul Jalalain yang disusun oleh Ahmad bin Muhammad As-Sawi, jilid ketiga, penerbit Darul Jail, Beirut, muka surat 255. Qila hazihil ayah nazalat fil khawarij
allazina yuharrifuna ta'wil al-kitab wa sunnah wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimina wa amwalahum kama huwa musyahadun al-an fi nazairihim wa hum firqah bi ardil Hijaz yuqalu lahum al-wahhabiyah yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kazibun istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun nas'alullahal karim ay yaqta'a dabirahum. Dikatakan bahawa ayat ini diturunkan mengenai orang-orang Khawarij yang memutarbelitkan tafsiran kitab dan sunnah, menghalalkan darah dan harta umat Islam seperti yang dilihat sekarang ini di kalangan sebanding dengan mereka, dan mereka adalah gerombolan di negeri Hijaz. Mereka dipanggil sebagai Wahhabiyah. Pada sangkaan mereka mengira berada di atas sesuatu, melainkan bahawa mereka adalah pendusta. Syaitan telah menggoda mereka dan membuatkan mereka lupa akan peringatan Tuhan. Itulah dia parti setan. Ingatlah, parti setan adalah parti yang kalah. Kita meminta kepada Allah yang Maha Tinggi agar memotong akar-akar mereka. هذا خلاصة المسألة باختصار، بدأت بها لمعرفة ما أجمع عليه المسلمون في المسألة قبل مناقشة شبهة المخالفين والخارجين عن الإجماع، وتسموا بالسلفية أو الوهابية أو النجدية أو أنصار السنة المحمدية. كل دي أسماء لفكر واحد، وليهم مجلة اسمها مجلة التوحيد، وليهم حزب اسمه الأصالة، وليهم حزب اسمه النور في مصر، وليهم قنوات تلفزيونية فضائية كقناة الناس وقناة الرحمة وغيرها. كل ده علشان نعرف ان الناس دي بتتكلم ازاي. فاحنا مش عايزين بقى نتكلم من المتغطي، يعني هنتكلم بالمكشوف، لان هم كشفوا وجوههم، فطالما كشفوا وجوههم احنا هنعرفهم ان احنا عارفينهم من قبل ما يكشفوها. او القرنيون نسبة لقرن الشيطان. كل دي مسميات في بلاد مختلفة، يعني بعض العلماء في كتابهم سموهم القرنيون، لأن آل نجد يخرج منها قرن الشيطان فسموهم القرنيون نسبة لهذا. وبعض العلماء سموهم الوهابية، لأن هذا الفكر أول ما نشأ على لسان محمد بن عبد الوهاب فنسب إليه. وبعض العلماء سموهم السلفية، لأن هم سموا نفسهم كده السلفية. وبعض العلماء سموهم النجدية لأنهم نشأوا من نجد، وهكذا، علشان بس ايه ما يغركش التسمية الكثيرة وهي كلها تدل على فكر واحد. كما ورد في حديث صحيح البخاري، في صحيح البخاري عندما دعا صلى الله عليه وسلم للشام بالبركة ولليمن بالبركة، فقيل له ولنجدنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم عندها يطلع قرن الشيطان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر هذا الفكر من قبل نجد، فهو مذهب شيطاني كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أدى إلى الفرقة والجدال والمراء وسوء الظن بالمسلمين واستباحة أعراضهم بطعنهم في أغلى ما يملكون وهو دينهم، فاعتقدوا فيهم الشرك وسموا زوار قبور الأنبياء والصالحين بعباد القبور، كما هو مكتوب في كتبهم إلى يومنا هذا وفي منشوراتهم، وهذا بهتان عظيم. فإن من اعتقد في مسلم الشرك وهو منه بريء فقد باء هو بها واستحقها، لأن تكفير المسلم صحيح الاعتقاد هو نفسه كفر، كما يعتقد ذلك غير المسلمين بالمسلمين. Kesimpulannya, hadis Nabi Muhammad SAW menyebut tepat negeri Najd sebagai tempat kemunculan tanduk setan, dan para ulama sunni juga menghuraikan hadis tersebut dengan kemunculan fitnah, bencana dan pertumpahan darah hasil pemberontakan Muhammad bin Abdul Wahhab yang muncul dari Najd. Segala keterangan ulama sunni ini sekaligus menyifatkan Muhammad bin Abdul Wahhab
sebagai setan dari Najd dan tidak ada jalan lagi untuk Dr. Rozaimi menyelewengkan maksud hadis atau membela Muhammad bin Abdul Wahhab.